Jenayah cyber boleh menggugat keharmonian dan keselamatan negara termasuk mengancam aspek keagamaan serta perkauman sehingga menjejaskan perpaduan rakyat. Penjenayah cyber sentiasa berubah selari dengan perkembangan teknologi. Penjenayah cyber yang licik turut memiliki kepakaran dan kemampuan untuk melumpuhkan operasi sistem rangkaian komputer dan melancarkan serangan yang lebih sophisticated. Punca berlakunya jenayah cyber ialah yang pertama adalah sukar dikenal pasti siapakah penjenayahnya. Satu masalah utama untuk membezakan ancaman cyber dengan ancaman fizikal adalah susah untuk menentukan siapa yang menyerang sistem kita, mengapa, bagaimana dan dari mana. Umur penjenayah cyber biasanya adalah golongan berpengetahuan ataupun profesional. Berkemungkinan kawan kita, mungkin pelajar atau profesor atau sesiapa sahaja. Punca yang kedua adalah kepentingan ekonomi. Kenapa kepentingan ekonomi menjadi salah satu punca? Ini kerana kajian ekonomi begitu penting untuk menjadi sebuah negara maju. Jadi, Malaysia telah membuka laluan kepada pelabur-pelabur luar untuk melabur dalam bidang teknologi dan maklumat dengan membina Multipedia Super Corridor MSC. Malaysia juga memperkenalkan sebuah senarai bagi menarik minat pelabur asing iaitu rang jaminan iaitu jaminan tanpa penapisan internet. Hal ini menyebabkan pengguna bebas menggunakan internet termasuklah jenayah cyber. Seterusnya, sikap manusia. Kenapa sikap manusia dikatakan sebagai salah satu punca berlakunya jenayah cyber? Ini kerana sikap manusia yang sukar dikawal. Jenayah cyber sering dilakukan oleh manusia yang mempunyai kelakuan negatif. Mereka menyerang sistem hanya sekadar suka-suka ataupun mencuba ilmu baharu yang mereka pelajari. Kebanyakan mereka ini adalah remaja ataupun dalam golongan umur 20-an. Golongan remaja ini mempunyai sikap yang sukar diramal. Mereka belum cukup matang untuk berfikir tentang akibat jenayah yang mereka lakukan. Punca yang terakhir adalah perbezaan takrifan jenayah. Perbezaan takrifan jenayah antara jenayah cyber dan jenayah biasa. Bagi negara Malaysia dan negara Islam yang lain, judi dan pengiklanan seks adalah salah satu bentuk jenayah, tetapi tidak di sesetengah negara. Hal ini menyebabkan sukar untuk dikuatkuasakan undang-undang cyber. Kerugian keuangan. Salah satu kesan terbesar daripada jenayah cyber terhadap syarikat adalah kerugian hasil. Perkara ini boleh berlaku apabila maklumat sulit keuangan syarikat dibocorkan atau dicuri dan digunakan oleh pihak luar untuk mengeluarkan dana dari akaun syarikat secara haram. Ia juga boleh berlaku kepada penjaga yang laman e-dagangnya telah terjejas akibat daripada jenayah cyber ini, menyebabkan kerugian pendapat berharga kerana pengguna tidak boleh mengakses laman web itu. Yang kedua, mengalami tekanan perasaan. Mangsa jenayah cyber mengalami tekanan perasaan seperti marah, malu dan trauma. Hal ini kerana jenayah cyber termasuk memalukan orang lain dari segi paras rupa atau tubuh badan di atas talian. Boleh menjejaskan perhubungan dengan keluarga, dengan majikan dan sebagainya kerana mangsa akan kemurungan sehingga tidak bergaul dengan orang lain. Mangsa mungkin mengambil jalan singkat dan dengan membunuh diri disebabkan malu. Mangsa berasa diperbodohkan oleh pemangsa. Hal ini menjurus kepada tekanan perasaan dan depresi. Pendedahan maklumat peribadi atau sulit. Pada masa kini, semua maklumat diri hendaklah diisi melalui atas talian. Contohnya sistem ICT kerajaan iaitu e-kerajaan, e-kesihatan dan sebagainya. Jika sistem ICT tersebut tidak mempunyai keselamatan yang kukuh, maka pengguna akan mengundang maklumat mangsa dan menggunakan untuk tujuan yang tidak bagus seperti untuk pemalsuan data bagi tujuan yang tidak baik. Terdapat beberapa langkah untuk mengatasi jenayah cyber. Yang pertama, tahap kesedaran tentang ancaman cyber. Pengguna internet perlu mempunyai tahap kesedaran yang tinggi tentang risiko dari ancaman cyber ini. Sistem komputer boleh dilindungi dengan perisian yang ada di pasaran seperti antivirus, firewall, pop-up blocker dan perisian keselamatan komputer yang lain.
Kelas komputer juga haruslah diwajibkan di semua sekolah untuk mengajar pelajar tentang pengetahuan komputer serta keselamatan cyber. Program kesedaran keselamatan cyber bagi memberi pendedahan dan pendidikan kepada pengguna internet mengenai bahaya ancaman jenayah cyber. Penguatkuasaan dan hukuman. Undang-undang yang sedia ada perlu dikaji semula keberkesanannya supaya masalah ini dapat diatasi. Pihak berkuasa perlu mengkaji lebih mendalam mengenai tindakan dan hukuman yang boleh dikenakan. Kerjasama antara PDRM, SKMM dan Bank Negara untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani penjenayah cyber. Forensik komputer digunakan dalam penyiasatan untuk mendapatkan bukti-bukti kukuh jenayah yang dilakukan oleh penjenayah cyber, seterusnya mendakwa mereka yang terlibat. Mengadakan kerjasama antara negara secara global dengan mengkaji hukuman yang dikenakan. Pihak swasta, syarikat yang ingin memulakan e-dagang perlu melakukan langkah-langkah keselamatan dengan meningkatkan keupayaan mereka dalam mengekang pencerobohan penjenayah cyber. Memperkukuh kerjasama antara kerajaan dengan syarikat dan pengguna komputer, meningkatkan keupayaan dalam menghadapi serangan penjenayah cyber. Langkah seterusnya, kanak-kanak perlu diawasi. Golongan kanak-kanak dan remaja perlu diawasi dalam penggunaan internet. Ibu bapa Malaysia tidak sedar anak mereka terdedah kepada pornografi dan 1/3 ibu bapa pula tidak tahu mengenai media sosial yang digunakan anak mereka setiap hari. Kawalan dan keterangan daripada ibu bapa serta guru kepada remaja perlu dalam memberi kesedaran mengenai penerimaan informasi yang benar agar mereka tidak tertipu dan keliru. Sekolah pula membantu memberi maklumat mengenai jenayah cyber kepada pelajar-pelajar. Pihak kerajaan perlu bersedia dalam berdepan pelbagai ancaman jenayah cyber yang merebak ketika ini dengan mengadakan dan menentukan prasarana ICT yang selamat dan melaksanakan polisi-polisi yang efektif, terkini dan praktikal. Satu unit khas yang celik komputer dan berpengetahuan tinggi dalam dunia cyber haruslah ditubuhkan untuk menangani penularan jenayah cyber dengan lebih berkesan. Kerajaan perlu menaik taraf kompetensi pengamal keselamatan cyber sedia ada selain memupuk golongan profesional keselamatan cyber berwibawa yang baharu serta meningkatkan daya saing dalam mempertahankan keselamatan cyber negara. Kerajaan juga perlu menyediakan lebih banyak kursus komputer kepada semua pegawai kerajaan ataupun pekerja yang terlibat dalam transaksi di internet supaya mereka dapat meningkatkan keselamatan di alam cyber.